Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita mulakan kuliah tafsir pada malam ini dengan kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Allahumma hamdana bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmatan wa taqabbal bil Qur'an musliman wa 'allimna ma shahida warzuqna tilawatahu ana alayhi wa tawafana ala wajhihi ta'ala waj'alna jami'an min alamin muslimin Muhammad wa hadina. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shrah li sadri yassir li amri wa yang saya hormati Tuan Guru Husin, barisan Tuan Imam, Tuan Bilal dari Jemaah Qasir Pegawai Masjid, hadirin hadirat muslimin muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sama-sama kita membasahkan lidah memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah kurnia-Nya, iman-iman, iman Islam, iman kesihatan yang baik, dipanjangkan usia kita, dan mudah-mudahan kita termasuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang direkod oleh Imam At-Tirmizi. Nabi bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Atau kama qala. Nabi bersabda dalam hadis yang direkod oleh Imam Tirmizi yang bermaksud sebaik-baik manusia. Khairun nas, manusia yang terbaik kata Nabi, manusia yang paling baik kata Nabi, man tala umruhu, iaitu orang yang panjang umurnya, direzekikan umurnya panjang. Kalau ikut kebiasaannya 60, 70 dah meninggal contoh, tapi Allah panjangkan usianya melebihi daripada purata secara umum manusia, sampai 80, sampai 90, 100. Wa hasuna amaluh, bukan setakat umurnya panjang, bukan setakat direzekikan usia yang panjang, tetapi wahasuna amaluh, amalan dia pun baik, panjang umur dan diisi umurnya itu dengan ibadah. Panjang umurnya, lalu umurnya itu dimanfaatkan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling baik. Walaupun ajal maut itu bukan dalam ketentuan kita, kita tak boleh nak tentukan ajal maut kita, tetapi kalau kita direzekikan oleh Allah, walau sampai ke berapa sekalipun tahap umur kita, 60 ke 70 ke, ada yang mungkin lebih awal daripada itu dan sebagainya, kita cuba untuk mengisi baki-baki umur kita itu dengan amal ibadah. Jadi artinya, dalam kita nak mencapai manusia yang dikasihi oleh Allah, manusia yang terbaik, pastikan usia kita itu walaupun panjang, walaupun pendek, tetapi kita isi dia dengan amal ibadat, mentaati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Muslimin muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tak ingat muka surat apa dah kita punya tanda itu. Muka surat 57. Oh, hari itu kita bincang tentang hadis yang batal solat, hadis batal solat. Baik, muka surat yang ke-57 masuk kepada tajuk berikutnya, masih lagi dalam perbahasan tentang isti'azah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fi dawrihim. Makna ar-rajim. Ar-rajim berwazan fa'ilun, subjek, bermakna maf'ulun, objek. Apa benda ni? Kalau kita baca secara umum macam tu, mungkin tuan-tuan dan puan-puan yang tidak didedahkan sangat dengan pendekatan tata bahasa Arab mungkin agak keliru lah. Apakah yang dimaksudkan dengan fa'ilun maf'ulun? Kata Tuan Imam Ibnu Katsir, Ar-rajim itu, perkataan ar-rajim itu dia punya kata timbangan daripada formula fa'ilun. Kan bunyi sama tu, fa'ilun, rajimun. Dia ada ya kat tengah-tengah tu. Fa'ilun. Kita dah belajar dah sebelum ni, kaedah nak kenal pasti huruf asal. Saya dah sebut dah dulu.
Ada huruf asal, ada huruf tambah. Huruf tambah ada 10 huruf yang dirangkumkan dalam jumlah sa'altumuniha, sin, hamzah, lam, ta, mim, waw, nun, ya, hasipul, alif. Ada 10 huruf. Jadi kalau kita tengok pada wazan ataupun kita panggil kata timbangan fa'ilun, makna fa tu huruf asal, ain huruf asal, ya tu ya tambah, lam asal. Jadi artinya perkataan asal ada 3 huruf. Maka perkataan rojimun, perkataan asal rojimun, kita buang ya dia. Makna kalau kita nak cari dalam kamus, carilah huruf ro, jim, mim. Ya tu ya tambah. Jadi rojimun itu kalau kita belajar tata bahasa Arab, merupakan isim yang mengguna pakai formula fa'ilun, rojimun. Apa lagi yang bunyi lebih kurang? Contohnya cantik, jamilun. Kita belajar bahasa Arab kan, jamil, cantik. Apa lagi contoh lain? Kathir, banyak. Kathir, banyak. Sedikit, qalil. Ada yang kat tengah-tengah. Semua wazan-wazan lah. Semua kata-kata nama, kata isim yang menggunakan pakai fa'ilun, maka maksudnya adalah subjek. Apa maksud subjek? Subjek ni adalah sifat. Subjek, objek benda. Objek benda. Kita boleh pegang, kita boleh nampak, kita boleh rasa. Yang mencerminkan kepada objek itu kita panggil subjek. Ni belajar bahasa sikit lah malam ni. Kan kalau dalam bahasa Melayu pun ada objek, ada subjek, ada predikat orang panggil. Dalam bahasa Melayu ada cikgu bahasa Melayu kat sini. Ada yang cikgu bahasa Melayu kau. Kalau siapa saya tersalah lah. Dia ada objek, ada subjek, ada predikat, macam-macam lagi lah dari sudut tata bahasa Melayu. Bahasa Arab pun ada. Bahasa Arabnya objek tu benda. Contoh kita sendiri orang, kita ni dipanggil sebagai objek. Subjek ni apa yang menghiasi kita, perangai kita, tingkah laku kita, akhlak kita. Yang menghiasi kita tu dipanggil sebagai subjek. Cantiknya, baiknya, akhlak yang baiknya, rajinnya, ringan tulang dan sebagainya, itu dipanggil sebagai subjek. Maka kata Imam Ibnu Katsir, rojim itu subjek. Rojim tu maknanya apa? Sifat lah. Sifat dia. Sifat tetapi membawa erti maf'ul, iaitu objek. Kenapa rojim dia sifat tetapi dia membawa erti objek? Objek ni benda. Kenapa rojim? Dia terkandung 2 maksud. Perkataan rojim terkandung 2 maksud. Pada masa yang sama dia sifat, pada masa yang sama dia juga objek. Itu kita tengok perbahasan dia. Maknanya bahawa syaitan itu terkutuk dan terjauh dari segala kebaikan. Artinya syaitan itu sendiri dia adalah bersifat rojim, iaitu terkutuk, direjam. Kita bahasa Melayu pun ada perkataan rejam. Rejam tu daripada rojim lah. Dipinjam daripada bahasa Arab. Rejam itu maksudnya rojim. Artinya syaitan itu sendiri sifatnya apa? Rojim, terkutuk. Pada masa yang sama dia juga adalah objek rojim tu. Kenapa objek? Kerana dia terjauh dari segala kebaikan. Diri dia sendiri. Pertama dia dah terkutuk, kemudian diri dia sendiri, tubuh badan dia sendiri itu jauh daripada kebaikan. Artinya syaitan ni bukan hanya sekadar perangai dia buruk, tubuh badan dia pun buruk. Bukan hanya sekadar sifat dia buruk, diri dia sendiri pun buruk. Jadi Allah lekatkan, Allah namakan sesuai dengan perangai syaitan itu, Allah panggil ataupun Allah gelarnya sebagai Ar-Rajim, Asy-Syaitan Ar-Rajim. Syaitan yang bukan hanya sekadar sifat dia terkutuk, tetapi Allah jauhkan syaitan daripada segala bentuk kebaikan. Ini tinggi dari sudut sastra bahasa Arab. Pemilihan-pemilihan sifat dan nama ni semuanya direkod dalam Al-Quran. Artinya kalau Allah dah namakan dia Rajim, maka tak adalah panggilan yang paling terkutuk melainkan apa yang disebut dalam Al-Quran. Kalau Allah puji dalam Quran, maka tak adalah manusia yang paling baik melainkan nama yang dah disebut dalam Quran. Tapi kalau nama yang disebut dalam Quran itu Allah kutuk namanya, maka tak adalah makhluk yang paling buruk dikutuk melainkan nama yang telah disebut dalam Al-Quran. Nama yang mulia dalam Quran, nama para nabi, nama para rasul, nama sahabat, nama-nama insan-insan orang-orang yang soleh. Maknanya kalau Allah puji dia dalam Quran,
maka tak adalah manusia yang lebih hebat dari sudut amal ibadahnya, kualiti imannya, melainkan apa yang disebut dalam Al-Quran. Manusia yang terkutuk, makhluk yang terkutuk. Dalam Quran ada Fir'aun, dalam Quran disebut Iblis, dalam Quran disebut syaitan, dalam Quran disebut Haman dan sebagainya. Maka tak adalah manusia yang paling jahat, melainkan siapa-siapa yang Allah dah panggil dia jahat dan Allah sebut dia sebagai insan yang zalim, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan. Surah Al-Mulk ayat yang kelima. Daripada ayat ni, surah Al-Mulk yang biasa kita baca setiap malam sebelum tidur, salah satu daripada surah yang disebut dalam hadis Nabi SAW untuk memudahkan kita hisab alam kubur, diringan dan dijauhkan daripada azab kubur, adalah amalan membaca surah Al-Mulk. Ayatnya berbunyi, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat. Kita dah bincang dah dulu tentang hebatnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya terfokus kepada makhluk-makhluk yang boleh kita nampak, boleh kita rasa, seperti manusia, haiwan, binatang, sayur-sayuran dan sebagainya. Maha hebatnya ciptaan Allah itu merangkumi as-sama ad-dunya, langit yang dekat. Langit, ada sempadan ke langit? Oh, kita pun tak pernah pergi langit. Yang kita nampak tu biru. Tapi kalau kita dah melepasi ozon bumi tu, atas tu semuanya gelap. Semuanya gelap. Ada bintang, ada planet, ada bulan. Kat sini kita nampak biru lah. Waktu siang kan kita nampak langit tu biru, tapi bila kita dah melepasi daripada awan, melepasi daripada ozon, semuanya hitam gelap. Tak ada makhluk yang boleh hidup tanpa oksigen di luar sana. Jadi artinya bila kita sampai kat luar tu, kita tak tahu mana atas mana bawah. Adakah bila kita melepasi bumi, bayangkan kita melepasi bumi. Cuba kita Isra Mi'raj sikit malam ni, bayangkan melepasi bumi, ada atas bawah kiri kanan kau, utara selatan ada kau di langit sana tu. Mana dia punya garisan sepadannya? Mana kalau sampai sini, oh ni sepadan langit pertama ni. Ada nampak roblok tol ke, ada garisan apa-apa, line zebra kuning merah apa-apa. Ada dia punya sepadan ke langit tu. Ada. Dan dengan kadar kemampuan manusia yang sedikit, ilmu yang sedikit itu pun masih lagi sebenarnya perbahasan ulama tentang as-sama ad-dunya adalah kesemua yang kita tahu itu masih lagi langit dunia. Duk tengok teropong tu dengan ilmu sainsnya, jumpa planet tu, jumpa bintang tu, selagi mana kita jumpa, walaupun jauh beribu, beratus juta kilometer daripada bumi, selagi jumpa planet, itu baru langit pertama. Nama dia galaksi apa sekalipun, nama dia planet apa sekalipun, selagi mana jumpa. Kadang-kadang zaman dulu jumpa setakat ni. Zaman sekarang dah teknologi semakin berkembang, semakin canggih, jumpa pula lagi planet baru. Selagi jumpa tu, baru langit pertama. Habis tu mana langit kedua? Allah tak tahu. Tak tahu kita langit kedua. Belum sampai langit ketujuh. Yang pertama pun masih lagi tak dapat diterokai oleh manusia. Dalilnya mana? Iaitu bimasabih. Allah kata Allah hiasi langit yang paling dekat. Langit dunia ni ibarat langit paling dekat lah. As-sama ad-dunya, langit dunia. Imam Ibnu Katsir kata langit yang dekat. Mana langit dekat yang setakat kita jumpa ni adalah langit dekat lah tu. Belum kira langit nombor 2 lagi lah jauh, 3 lagi jauh, sampai ke langit yang ketujuh semakin lama semakin jauh. Dalilnya iaitu langit itu ada bintang-bintang, bimasabih. Mana ada kelipan-kelipan bintang, ada planet-planet. Selagi mana ada planet, selagi mana ada bintang, namanya langit pertama. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, maha suci Allah. Allah maha besar, Allah maha agung. Allah tak perlu kepada kita, kita yang perlu kepada Allah. Sangat kedil kita di hadapan kekuasaan kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka kata Allah, bintang-bintang tadi waja'alnaha rujuman lisyayatin. Bintang-bintang itu ada peranannya. Tidaklah Allah jadikan bintang itu berfungsi hanya sekadar kelipan-kelipan semata-mata, tetapi pada masa yang sama setiap bintang itu Allah ciptakan ada fungsi dan peranannya. Yang disebut dalam ayat ini, bintang-bintang tersebut Allah jadikan ia sebagai rujuman. Apa dia rujuman? Rujuman, kalau kita belajar bahasa Arab tadi, makna daripada perkataan ra, jim, mim, iaitu rejam. Artinya, kata Imam Ibn Katsir, kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar, alat rejam. Lempar kepada siapa? Rejam kepada siapa? Rejam kepada syaitan. Maknanya bintang-bintang tu yang kita nampak kadang-kadang, anak bintang, orang panggil lagi meteor apa semua sekali itu kan, semuanya itu ada peranan. Malaikat akan menggunakan titah perintah Allah, menggunakan anak bintang tersebut baling kepada syaitan. Itulah salah satu daripada hebatnya tanda-tanda kebesaran Allah. Kita tak nampak, tapi kita yakinlah kesemua itu Allah jadikan ada sebab, demi melindungi manusia, demi melindungi hamba-hamba yang soleh. Antaranya kalau syaitan yang sampai ke tahap melampaui batas, maka malaikat akan ambil bintang dan malaikat akan bunuh syaitan tersebut dengan anak-anak bintang tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid la yasma'una ila al-mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib duhuran wa lahum 'adabun wasib illa man khatifa al-khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib. Terjemahan, sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang terdekat dengan hiasan, iaitu bintang-bintang. Allah sebut lagi dalam surah yang lain, surah As-Saffat, kami hiasi as-sama'ad dunya, langit dunia. Apa kata Imam Ibn Katsir? Langit yang paling dekat, yang kita tak pernah sampai, yang manusia masih lagi mengkaji apakah ada makhluk-makhluk di luar sana, berapa jumlah planet dan sebagainya. Kesemuanya masih lagi langit pertama. Laju tuan-tuan dan puan, borak kenderaan yang dinaiki oleh Nabi SAW pada malam Isra Mi'raj, borak laju tak laju sekelip mata memandang. Mana kalau dinampak sana, tak dah sampai dah. Selagi mana mata dia boleh nampak, selagi mata dia boleh nampak destinasi tu dah sampai dah. Satu saat dah sampai dah. Bayangkan kalau setakat nak pergi ke Amerika tu 2-3 langkah ya, 2-3 langkah dah sampai dah. Setakat nak balik pusing bumi itu berapa kali tawaf je tu, tak ada masalah. Dia selagi dia nampak, sampai. Nampak zuk, satu saat dah sampai dah. Nampak. Bayangkan langit dunia yang kita tak tahu sempadan ni, baru langit pertama, Nabi naik borak sampai langit ke-7 pada satu malam ya. Hebat borak ni. Tetapi borak ini Allah pinjamkan kepada Nabi SAW sekali ya. Borak ni binatang syurga. Artinya syurga dah ada, syurga dah ada, neraka dah ada. Tunggu orang nak masuk ya, tunggu penghuni dia ya. Buktinya apa? Buktinya, salah satu buktinya borak dah ada. Borak ni binatang syurga. Allah bagi pinjam kepada Nabi sekali ya, sepanjang hidup Nabi sekali ya, iaitu ketika peristiwa Isra Mi'raj. Ketika peristiwa Ma'al Hijrah, yang sebagaimana kita sedia maklum, hijrah Nabi daripada Mekah ke kota Madinah, Nabi tak naik kenderaan, Nabi tak naik borak. Padahal waktu peristiwa hijrah tu Nabi dah kenal borak. Kalau tengok dari sudut sejarah, Isra Mi'raj berlaku dulu, baru hijrah. Artinya kalau Isra Mi'raj berlaku dulu, makna Nabi dah kenal borak, Nabi dah pernah naik borak. Borak tu pun, binatang borak tu pun dah kenal Nabi SAW. Tetapi kenapa peristiwa hijrah Nabi tak naik borak, ataupun Nabi tak minta kepada Allah, ya Allah nak copet ni senang. Tak adalah perjalanan makan masa 8 hari daripada kota Makkah sampai kota Madinah. Bersusah payah dikejar oleh musuh Nabi termasa bersembunyi dengan Sayyidina Abu Bakar dalam gua tu, hampir-hampir dibunuh dan sebagainya. Kalau nak kira lebih mudah perjalanan, lebih baik Nabi doa.
Ya Allah, pinjam sekejap, berat. Pinjam sekejap. Hari itu dah kondan naik, sodak pula naik dia. Dan Nabi boleh minta, tapi Nabi tak minta. Kenapa Nabi tak minta? Dan Allah pun tak bagi pinjam kepada Nabi SAW. Kerana Allah nak ajar bahawasanya hijrah daripada Mekah ke Madinah melibatkan usaha semua pihak. Semua kena menyumbang kepada agama. Nabi mastermind, Nabi yang memikirkan strategi. Orang ni buat apa, orang ni buat apa, sahabat ini buat apa, masing-masing ada peranan. Yang miskin ada peranan dia untuk berlakon, yang kaya ada peranan dia, yang sahabat-sahabat besar, sahabat-sahabat kecil, semuanya menjayakan usaha semata-mata nak menyelamatkan agama. Tak ada jalan mudah. Tak ada jalan mudah nak pastikan agama Islam itu menang, tak ada. Sebab Allah nak bagi peluang, Allah membuka peluang sebesar-besarnya saham kepada hamba-hambanya untuk sama-sama kita merebut pahala dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua memain peranan penting. Semua kena sumbang kepada agama. Yang mana boleh sumbang duit, sumbang duit. Yang mana boleh sumbang tenaga, boleh sumbang tenaga, bagi idea dan sebagainya. Tetapi peristiwa Isra' Mi'raj ia adalah jemputan khusus Allah kepada Nabi SAW. Sebab Isra' Mi'raj kita tak dituntut untuk lakukan Isra' Mi'raj. Tak ada kata tiba-tiba malam ni jom kita sama-sama naik borak Isra' Mi'raj, tak ada. Isra' Mi'raj mukjizat khusus untuk Nabi SAW. Dan peristiwa Isra' Mi'raj itu berlaku selepas daripada peristiwa yang kita kenali sebagai Amul Huzun, tahun kesedihan. Kenapa ada tahun kesedihan? Kerana pada tahun sebelum Isra' Mi'raj, Nabi SAW duka cita dan sedih dengan kematian isteri pertama Nabi, isteri yang paling Nabi kasihi, Nabi sayang, iaitu Sayyidatina Khadijah. Kemudian pak saudara Nabi pula yang sentiasa jaga Nabi, pelihara Nabi, Nabi diancam, Nabi dipulau, yang sentiasa bela Nabi tatkala Abu Jahal nak ancam Nabi, dialah yang mempertahankan Nabi, iaitu Abu Talib. Sampai kemati Abu Talib tak masuk Islam, Nabi sedih. Dan berlaku peristiwa-peristiwa yang lain. Maka pada tahun tersebut, oleh kerana tahun yang macam-macam musibah berlaku kepada Nabi, Nabi duka cita. Bila Nabi duka cita, tahun tersebut para sahabat panggil sebagai Amul Huzni, Amul Huzun, iaitu tahun kesedihan. Allah nak pujuk Nabi. Tahun sebelum tu macam-macam Nabi diuji. Tahun berikutnya Allah nak pujuk Nabi. Allah jemput tetamu khusus Nabi SAW ni naik ke langit. Naik ke langit, dan ia adalah mukjizat untuk Nabi ya. Dan kita tidak dituntut untuk melakukan perkara tersebut. Adapun hijrah, kita sentiasa dituntut. Sama ada melibatkan hijrah dari satu tempat ke satu tempat semata-mata nak pastikan keselamatan ahli keluarga kita dan sebagainya, ataupun hijrah melibatkan kita panggil perubahan akhlak, perubahan diri kita. Daripada sebelum ni mungkin kita kurang ilmunya, kita kurang amal ibadahnya, kita pada tahun berikutnya ataupun pada hari berikutnya kita cuba untuk melakukan yang terbaik. Kita improve diri kita, pertingkatkan diri kita, ubah diri kita ke arah jalan yang lebih baik dan diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam ayat tersebut Allah kata, bayangkan langit pertama itu selagi mana ada bintang-bintang, bizinatinil kawakib, selagi mana manusia jumpa ada bintang, itulah namanya langit pertama. Wa hifzan min kulli syaitanin marid, dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap syaitan yang sangat durhaka. Tuan-tuan dan puan-puan, iblis banyak dia punya anak cucu dia. Iblis satu je, seekor je. Iblis tak banyak, iblis seekor je. Yang tak nak sujud ke Adam tu, seekor tu je. Akhirnya dia ada anak cucu dia. Anak cucu tu kita panggil syaitan, jamak dia syayatin. Seekor syaitan, banyak syaitan kita panggil syayatin. Macam mana Quran sebut tu? Mana ayat tadi? Ayat surah Al-Mulk. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Artinya syaitan, jamak lah tu, banyak. Iblis tak ada, iblis satu je, seekor tu je. Yang tu lah yang tak nak sujud kepada Nabi Adam AS ketika Allah ciptakan Nabi Adam. Iblis ni banyak dia punya anak cucu dia, terlalu ramai, terlalu banyak.
Rasa-rasa lah kalau Allah buka hijab, tak leno tidur itu. Kalau Allah buka hijab nampak syaitan, tak leno tidur. Jangan kata syaitan, nampak hantu pun tak boleh tidur. Ini kan syaitan lagi banyak yang disebut dalam hadis Nabi SAW dan Sunan Sittah. Dalam aliran darah ni pun ada syaitan. Dia suka mengalir di mana ada aliran darah kita, dia akan mengalir. Bayangkan ada yang besar, ada yang kecil, ada boleh masuk dalam badan kita, ada yang bertinggi, macam-macam. Tetapi Allah nak pastikan kita ni dalam keadaan selamat. Allah tak benarkan, Allah tidak izinkan sesekali hijab itu terbuka. Maka aman kita lakukan kehidupan kita. Boleh datang masjid, boleh pergi kedai, boleh makan, boleh mengeteh, boleh mengopi, tak ada masalah. Sebab Allah nak pastikan anak cucu Adam ni dapat menjalani kehidupan dalam keadaan aman sejahtera. Kalau terbuka hijab tuan-tuan dan puan-puan, tak boleh tidur gitu. Amat banyak syaitan. Dan sekalian banyak syaitan itu semuanya ada peranan. Semuanya ada peranan. Ada yang kerja dia kacau hubungan suami isteri dia. Dia memang peranan dia sampai bila-bila, kerja dia merosakkan rumah tangga. Benda lain dia tak kacau. Yang peranan lain tu orang lain. Maksudnya syaitan lain. Yang dia hasut supaya minum arak, yang dia hasut supaya mencuri. Setiap dosa tu dah ada syaitan-syaitan khusus. Dia punya kepakaran dia. Specialist. Kita ada specialist doktor sebab dia punya specialist dia. Syaitan pun ada specialist dia. Kerja dia jaga bidang tu ya. Bidang menyesatkan orang contohnya. Bidang nak bagi hati kita jadi riak, takabur, ada specialist dia. Nak rosakkan rumah tangga, ada. Bidang apa lagi? Nak supaya kita ni malas bersolat, ada. Semuanya ada. Salah satunya adalah syaitan iblis ni. Iblis memerintahkan kepada anak cucu dia panjat setiap langit. Ada. Syaitan, anak-anak iblis ni panjat setiap langit supaya dapat mengorek rahsia masa akan datang. Kesemua daripada kita ni dah ditentukan oleh Allah. Rezekinya, ajal mautnya, dan kita pun dah tercatat sebenarnya. Tinggal kita nak melalui masa je. Adakah kita ni ahli syurga, ahli neraka, semuanya dalam ilmu Allah. Allah dah tahu dah. Allah dah tahu dah penghujung jalan hidup kita selepas daripada dunia, kemudian alam barzah, kemudian alam akhirat padang mahsyar, semuanya Allah dah tahu. Kita ni hanya tunggu masa nak melalui proses tu je. Oleh kerana semua tu dah tahu, Allah sebut dan Allah rekodkan benda itu berada di Lauh Mahfuz, langit ke-7. Lauh Mahfuz, langit ke-7, begitu indah, begitu cantik. Dalam hadis Isra' Mi'raj, Nabi kata, aku lihat daun-daun di Lauh Mahfuz, tempat yang amat cantik, amat indah. Daun-daunnya selai daun tu seolah-olah sebesar telinga gajah. Satu daunnya, daun tu sebesar telinga gajah. Bayangkan pokok besar mana. Itu Lauh Mahfuz. Di mana? Langit ke-7. Di langit ke-7 itulah adanya takdir Allah. Bila kita mati, apa rezeki kita, siapa jodoh kita, kita ni ahli syurga ke, ahli neraka ke, bergantung kepada amal ibadah. Semuanya takdir Allah tu dah termaktub di Lauh Mahfuz. Iblis dia perintahkan kepada syaitan, ada beberapa anak-anak cucu syaitan ni, untuk kerja dia panjat langit 1, panjat langit 2. Kalau boleh panjat sampai langit ke-7, cuba kau tengok si fulan bin si fulan ni apa takdir dia. Esok-esok apa dia akan buat. Dia ni mati macam mana. Jadi kalau dapat rahsia tu, dia nak bawa turun ke bumi, dia nak sesatkan anak cucu Adam. Tapi katanya Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah As-Saffat, wa hifzan min kulli syaitanin marid. Kata Allah, dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap syaitan yang sangat durhaka. Setiap langit tu dah ada malaikat yang jaga. Setiap perbatasan langit, langit 1 sepadan nak masuk langit 2, sepadan nak masuk langit 3, sampailah ke langit yang ke-7, kesemuanya Allah dah lantik. Allah dah utuskan, Allah dah perintahkan di kalangan malaikat-malaikat ini khas untuk menjaga sempadan-sempadan langit. Ada yang syaitan nak panjat, maka malaikat-malaikat yang menjaga langit itu akan mengambil anak-anak bintang, jadikan dia sebagai rejaman kepada syaitan. Maknanya tak ada satu cubaan yang berjaya pun.
Tak ada satu seekor anak syaitan yang berjaya pun melepasi setiap sempadan langit untuk mengetahui rahsia-rahsia Allah Subhanahu wa taala. La yasamma'una ila al-mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib. Syaitan-syaitan itu tidak dapat mendengarkan perbicaraan para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru. Dia kalau boleh nak dengar malaikat ni borak pasal apa, si fulan bin si fulan. Sebab setiap malaikat ini ada peranan. Salah satunya malaikat yang mengangkat buku catatan amal ibadah kita, amalan harian kita pada setiap hari pertukaran malam dan siang. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya amal catatan kita diangkat, dibentang kepada Allah bukan setahun sekali. Biasa kita doa anggap nisfu Syaban. Ya, dalam hadis nisfu Syaban ada dinyatakan, tetapi yang lebih tepat adalah sebenarnya setiap hari. Setiap kali habis waktu asar, malaikat siang naik ke langit, dah nak masuk waktu maghrib, malaikat malam turun ke bumi. Malaikat yang siang jaga kita daripada pagi sampai ke petang, bawa buku amalan kita setiap hari, dibentangkan kepada Allah. Allah tanya kepada malaikat, bagaimana kau tinggalkan hamba-Ku si fulan bin si fulan? Kata malaikat siang, aku tinggalkan dia dalam keadaan ibadah. Kemudian bertukar pula malaikat malam turun. Malaikat malam turun jaga sampai pagi esok. Malaikat siang pula turun, malaikat malam naik. Allah tanya kepada malaikat malam, macam mana kau tinggalkan hamba aku si fulan bin si fulan? Malaikat malam kata, aku tinggalkan dia tadi pun dia dalam keadaan ibadah. Qiyamul lail dia, solat tahajud dia, masih dalam keadaan ibadah. Allah sayang kepada hamba-hambanya. Setiap kali berlaku pertukaran, ditinggalkan oleh malaikat dalam keadaan beribadah. Setiap hari, tuan-tuan. Sebab itu dalam hadis Nabi tentang doa mustajab, salah satunya adalah pada waktu pertukaran malaikat malam siang. Bila? Selepas asar sampai maghrib. Itu doa mustajab. Lepas daripada waktu asar sampai waktu maghrib. Asar dalam 4.45 apa sahaja? 4.43, maghrib 7.27. Ada berapa jam tu? 5.43, 6.43, 2 jam lebih. Dalam 2 jam setengah lebih kurang. 2 jam setengah itu manfaatkan untuk berdoa. Semua tengah sibuk, kita semua tengah sibuk. Yang mana masih ada anak kecil lagi nak ambil anak ke sekolah, yang mana balik kerja, yang ada urusan, semua tengah sibuk. Tapi pastikan dalam keadaan kesibukan kita dengan urusan keluarga dan dunia, jangan kita lekang. Bila teringat je, ya Allah ampunkan aku, ya Allah rahmatilah. Seorang sahabat Nabi SAW tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, macam mana aku nak berdoa ke Allah ni? Apa doa yang terbaik? Tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, macam-macam hajat ni. Nak minta tu, nak minta ni. Macam kita nak buat haji, buat umrah lah. Siap ada buku list doa lagi. Kiriman jiran-jiran tetangga. Jiran kita sebelah ni doa dia, jiran ni bagi doa dia, adik-beradik kita, adik keluarga kita. Akhirnya kita dah baca doa orang, kita terlupa nak baca doa kita sendiri. Dok sibuk buku doa tu. Artinya tak ada masalah dah. Tak ada masalah. Artinya apa? Banyak hajat. Banyak hajat. Kita sendiri pun banyak keperluan dalam urusan dunia, untuk akhirat nanti. Maka sahabat tanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa doa terbaik nak minta ke Allah ni? Maka Nabi SAW, Nabi ajar doa ringkas. Tetapi doa tersebut merangkumi keperluan dunia, keperluan akhirat. Pendek doa. Nabi ajar, Allahumma ghafirli warhamni wa'afini warzuqni. Ini perkataan tu dah biasa baca dah dalam apa ni, duduk antara dua sujud. Perkataan tu biasa dengar dah. Tuan-tuan dan puan-puan dah biasa baca dah. Cuma dia ambil beberapa petikan-petikan yang penting je. Empat lafaz. Allahumma ghafirli. Saya bacalah, kemudian tuan-tuan dan puan ikut. Mudah-mudahan dapat hafal malam ni. Disebut dalam hadis. Allahumma ghafirli warhamni wa'afini warzuqni. Kan senang kan? Yang pertama kita minta, ya Allah, Allahumma ghafirli, ya Allah ampunkanlah aku. Ni permintaan untuk akhirat. Kita ada empat benda kita minta kepada Allah. Daripada 4 perkataan tersebut, 2 untuk akhirat, 2 untuk dunia. 2 untuk akhirat, 2 untuk dunia. Assalamualaikum.
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هي الصلاة هي الصلاة هي على الفلاح هي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi ajar dalam hadis Sahih Muslim. Doa yang saya ajarkan tadi disebut dalam hadis. Dalam hadis tak sebut nama sahabat. Dinyatakan atahu rajulun, telah datang seorang lelaki tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana nak minta ke Allah? Apa doa yang terbaik? Keperluan ni banyak ni. Kita nak minta kita bahagia dunia, bahagia ke akhirat. Terlalu banyak hajat permintaan kita. Maka Nabi SAW ajar sepotong hadis yang merangkumi 4 perkara. Yang pertama, Allahumma ghfirli, ya Allah ampunkanlah aku. Bila sebut ampun ni keperluan mana? Keperluan akhirat lah. Kita nak kita kembali kepada Allah dalam keadaan tak ada dosa, diampunkan oleh Allah, dirahmati oleh Allah, diberkati oleh Allah, seolah-olah kita ni seperti bayi yang baru dilahirkan. Itu yang kita minta. Allahumma ghfirli, ya Allah ampunkanlah aku. Allahumma ghfirli warhamni, rahmatilah, kasihanlah aku. Banyak salah silap kita. Kadang-kadang kita sengaja, kadang-kadang tak sengaja, yang mana tahu, yang mana tak tahu. Banyak salah silap. Mudah-mudahan Allah kira kosong-kosong, Allah kira anak beranak. Nah, ibarat macam tu lah. Kesian, kita nak minta kesian orang. Macam mana minta kesian orang? Macam tu lah kita minta kesian orang. Alah, kalau boleh kira anak beranak je lah. Katanya kita minta ihsan, simpati. Ya Allah, simpatilah aku. Aku ni banyak salah. Tengok video semalam kan, Syarah Yusuf yang meninggal, dah tersebar luas dah. Dah masuk begitu awan ni. Tengok tu Allah sebab. Saya pun tak tahu macam mana hujung usia saya. Kita semua pun tak tahu macam mana penutup kepada kisah kehidupan kita. Sedangkan dia tu dalam keadaan dah dapat petanda awal, dah rasa dah sakit dada tu. Katanya almarhum Dr. Sabri Syarah Yusuf,
Cuma saya tak kenal secara peribadi lah, sebab dia di fakulti lain. Dia dalam bidang syariah, saya dalam bidang Quran. Tapi biasalah tersempak dengan almarhum ni. Dalam ceramah tu kita tengok kan macam mana dia dah bagi tahu dah. Minta maaf, dah 5 hari dah sakit dada. Artinya Allah dah bagi dah tanda-tanda awal tu. Tanda-tanda awal. Dia biasa tuan-tuan dan puan-puan, orang soleh ni, orang soleh yang Allah dah takdirkan dia ni sebagai ahli syurga, mati husnul khatimah, di penghujung usia dia tu Allah jaga dia tu. Kalau Allah dah takdirkan seseorang tu ahli syurga, di penghujung usia dia tu Allah akan minta malaikat jaga dia tu. Jangan ada syaitan ganggu, jangan ada iblis ganggu, supaya dia boleh kekal dalam keadaan ketaatan dan iman kepada Allah. Orang soleh-soleh ni, dia dah dapat petunjuk awal, dia dah rasa awal. Dan kadang-kadang orang persekitaran dia, ahli keluarga tak perasan. Bila dah berlaku, dah mati, dah meninggal, baru ingat, lah hari tu ada petanda. Allah lupakan sekejap. Ahli keluarga dia dah tahu dah, nampak dah tahu dah apa ni, almarhum ni dah sakit dada. Tapi dia ingat sakit dada biasa je lah. Rupa-rupanya sakit dada tu petanda awal lah tu. Salah satu daripada Allah dah takdirkan kepada dia petanda awal, dan dia sendiri pun tak tahu. Bayangkan dalam baki-baki usia dia tu, dalam tempoh 5 hari tu, Allah jaga dia. Kalau dah ditakdirkan sebagai ahli syurga ni, mudah-mudahan husnul khatimah ni, Allah dah jaga dah. Allah minta malaikat jaga hamba aku ni elok, jangan biarkan ada syaitan kacau dia, supaya hari-hari akhir dalam kehidupan dia tu dalam keadaan ibadah, dalam keadaan iman, dalam keadaan ketaatan. Tapi kalau Allah dah takdirkan si fulan bin si fulan tu ahli neraka, Allah lepaskan dia, Allah berlepas daripada dia. Allah tak nak dia tahu, biarkan dia malaikat. Maka syaitan akan berduyun-duyun datang, bisikkan tu, ajak lakukan perkara mungkar, buat perkara dosa. Lagi nak semakin dekat ajal dia datang, lagi banyak dosa dia akan lakukan, sebab Allah berlepas diri daripada dia. Tapi kalau Allah dah kasih si fulan bin si fulan, Allah nak dia supaya kembali kepada Allah dalam keadaan radiyatan mardiyah, dia redha kepada Allah dan Allah redha kepada dia, pasti Allah suruh malaikat tolong jaga dia elok. Dalam baki beberapa hari saja lagi sebelum dia mati, jaga dia elok. Dan tengoklah penghujung usia dia, Dr. Almarhum Sabri ini, ucapan terakhir dia adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masuk untuk sampaikan tazkirah tentang hari kiamat. Tazkirah subuh cerita pasal hari kiamat. Dia baru saja baca firman Allah, wa barazu lillahil wahidil qahhar. Baru je baca ayat Quran. Kemudian dia kata, minta maaf lah, saya sakit dada, dah 5 hari sakit dada. Minum air sekejap. Lepas tu dia kata, silap saya juga. Silap apa tak tahulah, mungkin ada lah tu antara dia dengan Tuhan. Baru nak sambung, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ubah. Tak tahulah, ucapan akhir dia tu, dia sebut perkataan yang paling mulia, nama yang paling mulia, nama yang paling agung. Dia sebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis. Tak tahulah, boleh kita katakan husnul khatimah lah tu. Yang kita hari ni pun bila tengok tu, Allah, macam manalah aku pula nanti, tak apalah ucapan akhir aku nanti. Adakah aku kembali kepada Allah dalam keadaan Allah utuskan malaikat jaga kita di hujung-hujung usia kita, ataupun Allah berlepas diri daripada kita, kita pun tak tahu. Yang inilah kita panggil sebagai minta simpati. Bukan rahmat. Rahmat tu kita nampak lah, tak ada apa-apa, macam barang rahmah ayo, harga rahmah, tak, bukan. Warhamni itu bukan rahmat yang kita faham rahmat tu bukan. Warhamni itu macam tadi itulah, ya Allah tolonglah simpati, banyak salah silap ni, tolonglah jaga aku, banyak ujian ke dunia ni, banyak fitnah yang berlaku, takut-takut aku terjebak dalam dosa, ya Allah tolonglah. Minta tolong tu warhamni lah. Minta kepada Allah, ya Allah ampunkan dosa aku, simpatilah aku. Terutamanya kedua-dua ni, terutamanya untuk hari akhirat. Simpati kat dunia, mudah-mudahan kita dapat simpati Allah. Tapi banding simpati Allah dunia dengan simpati akhirat, mana lagi besar? Simpati akhirat itu yang lebih besar. Kalau nak ke simpati dunia, sepatutnya ramai sahabat dalam keadaan mendapat simpati daripada Allah. Tetapi tidak, berlaku juga sebahagian besar sahabat ada yang ditindas, ada diseksa,
Adakah apabila mereka diseksa, ditindas, Allah tak simpati? Tidak. Allah dah takdirkan mereka tu mati dalam keadaan mati syahid. Keluarga Ammar bin Yasir, ayahnya Yasir dengan isteri yang diseksa masa peristiwa sebelum hijrah di Mekah lagi. Sebelum berlakunya hijrah, Ammar bin Yasir, Ammar ni muda, anak kecil. Nampak depan mata dia Abu Jahal, Abu Sufyan dan beberapa pembesar Quraisy seksa ayah dia Yasir dengan isterinya, mak kepada Ammar ni. Seksa tuan-tuan dan puan, ayah dia tu dideporkan tangan kaki, seorang tarik sana, seorang tarik sana, seorang tarik kaki kanan, seorang tarik kaki kiri sampai putus. Kalau kau tak keluar daripada agama Muhammad, kami akan putuskan tangan dan kaki kau. Dia kata, aku tak akan keluar daripada agama Islam. Maka Abu Sufyan, Abu Jahal semua ni perintahkan kepada pemuda-pemuda tu tarik sejak penjuru. Sampai orang tolong tarik sampai putus. Budak nampak depan mata dia ayah dia dibunuh dengan begitu kejam. Nampak pula mak dia ditanam hidup-hidup di padang pasir yang panas. Bukan padang kat belakang rumah kita. Ni padang pasir. Dah lah cuaca panas, pasir dalam padang pasir tu lagilah panas. Ditanam hidup-hidup, tinggal kepala je. Kalau kau tak nak keluar daripada agama Muhammad, kami akan rejam kau. Dah lah badan ni habis masuk ke dalam panih ni. Kemudian dia, ibunya Ammar ni, kami tetap kekal dalam keimanan ketakwaan, tak akan keluar daripada agama Muhammad. Direjamnya ibunya hidup-hidup depan budak kecil ni Ammar. Mati syahid ayah dia, mati syahid mak dia. Adakah itu berarti Allah tak simpati? Allah simpati. Tapi Allah sayangkan, kekalkan dia supaya mati syahid. Apabila dia kembali kepada Allah, masuk syurga tanpa hisab. Itu simpati daripada Allah tu. Kalau nak banding simpati Allah dunia akhirat, yang lebih-lebihnya kita minta simpati akhirat. Dunia tak ada apa, dunia tak ada apa. Tapi kalau Allah dah kasihi, Allah akan jaga. Mudah-mudahan jangan Allah jaga kita kayak dunia yo, itu kita tak nak tu. Kayak dunia Allah jaga, akhirat Allah tak jaga. Na'udzubillah. Nak berlindung dengan siapa lagi? Hari akhirat nanti nak cari siapa lagi? Kalau dunia Allah jaga kita, akhirat nanti Allah tak nak cakap dengan kita, nak cari siapa? Takkanlah kalau Allah tak nak cakap dengan kita, Nabi Muhammad nak tolong. Lagilah Nabi tak berani nak tolong dah. Kalau Allah tak nak cakap dengan dia, maknanya Allah murka. Kalau Allah murka, maka Nabi pun murka. Kita minta simpati Allah, terutamanya apabila kita kembali kepada Allah. Dua benda kita minta untuk akhirat. Allahumma ghfirli, Allahumma arhamni. Besar tu. Minta simpati tu besar. Bukan rahmat, bukan. Minta ihsan Allah, supaya Allah sentiasa belas kasihan kita. Yang ketiga, Allahumma ghfirli warhamni wa'afini. Ya Allah, afiatkan aku, sihatkan aku, peliharalah aku, jagalah aku. Ini doa permintaan di dunia. Dua akhirat, dua dunia. Wa'afini, afiatkan aku, sihatkan aku, jagalah aku kat dunia ni. Supaya mudah kita nak amal ibadah. Pandai-pandai Allah lah jaga. Tak payah kita bagi tahu khusus, ya Allah tolong jaga aku tarikh sekian hari sekian, umur sekian. Tak payah. Kita minta umum. Bila kita minta umum, Allah tahulah bila-bila Allah nak jaga kita. Allah tahulah macam mana Allah nak jaga kita. Jauh daripada musibah kemalangan, jauh daripada musibah penyakit wabak, jauh daripada segala bentuk, macam-macam Allah akan jaga kita. Minta umum. Wa'afini warzuqni, dan rezekikanlah kepadaku. Ni pun hajat di dunia. Jangan minta khusus, ya Allah rezekikan duit. Duit dia minta. Padahal macam-macam lagi nikmat Allah nak bagi. Kita minta satu je, rugilah. Sepatutnya kita minta ke Allah, minta umum. Bila kita minta umum, tahulah Allah nak bagi apa. Allah nak bagi rezeki duit, Allah nak bagi kita rezeki anak, Allah nak rezekikan kita kesihatan, boleh jadi. Allah nak rezekikan kita kenaikan pangkat, Allah macam-macam, apa saja nikmat Allah akan rezekikan kepada kita. Minta umum. Nabi ajar 4 perkara ni. Jadi kalau ada masa kita terluang seketika, contohnya antara waktu pertukaran malaikat malam dengan malaikat siang, antara waktu asar sampai waktu maghrib, dalam 2 jam setengah, dalam kesibukan urusan dunia, sambil-sambil bawa kereta, naik motor, ambil anak cucu apa semua, dalam perjalanan nak balik rumah,
Teringat je, sebut Allahumma ghfirli warhamni wa'afini warzuqni. Allahumma ghfirli warhamni wa'afini warzuqni. Ulang banyak kali. Untuk diri saya, untuk tuan-tuan dan puan-puan semua. Hadis direkod oleh Imam Muslim sebagaimana yang disebut dalam beberapa kitab hadis yang lain juga. Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang. Cemerlang tu maksudnya yang berkilauan. Sakit maksudnya yang menyala-nyala. Cuma buku ni diterjemah dalam bahasa Indonesia. Dia tulis cemerlang. Cemerlang tu maksudnya berkilauan. Artinya bintang-bintang tadi lah. Maknanya dalam ayat ni menunjukkan bahawasanya ada di kalangan syaitan-syaitan ni yang memainkan peranan dia, kojolnya adalah untuk mencuri-curi dengar. Dia panjat setiap langit, dia nak dengar berita-berita alam-alam ghaib. Apa yang akan berlaku esok, bilakah tarikh hari kiamat, bila si fulan mati, semua dia nak tahu. Maka Allah kata, sesiapa di kalangan mereka ni yang curi-curi dengar akan dikejar oleh bintang-bintang yang berkelipan. Itulah salah satu daripada peranan bintang. Bukan hanya sekadar menghiasi langit. Kalau kita pula bukan hanya sekadar memberi petunjuk jalan. Di padang pasir kan jadi petunjuk jalan, mana utara, ada bintang utara, bintang selatan dan sebagainya. Bahkan salah satu fungsi anak-anak bintang ni adalah sebagai bahan rejaman yang digunakan oleh mereka untuk merejam syaitan-syaitan yang dilaknat oleh Allah. Dan Allah Ta'ala berfirman, kita ambilkan sikit lagi, walaqad ja'alna fis samaa'i burujan wa zayyannaha lin-nazirin wa hafidhnaha min kulli syaitanir rajim illa man istaraqa as-sam'a fa atba'ahu shihabun mubin. Terjemahan, dan sesungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang di langit dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandangnya. Dan kami menjaganya dari tiap-tiap syaitan yang terkutuk, kecuali syaitan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dia dikejar semburan api yang terang. Suratul Hijr ayat 16-18. Masih juga perbahasan ataupun perbincangan tentang peranan bintang-bintang di langit. Bukan hanya sekadar memberi petunjuk jalan, bukan hanya sekadar hiasan di langit, tetapi merupakan bahan rejaman kepada syaitan yang terkutuk. Dan ayat-ayat lainnya, kata Imam Ibn Katsir, banyak lagi lah peranan-peranan yang disebut dalam Quran, peranan bintang, ciptaan bintang ni untuk rejaman kepada syaitan. Ada juga yang berpendapat bahawa rajim bermakna rajim. Kalau kita belajar bahasa Arab, rajim tadi maksudnya sifat. Ada pandangan di kalangan ulama tafsir, rajim itu maksudnya rajim, iaitu yang dia sendiri adalah dirjam. Rajim maksud dia bukan, kalau kata rajim tu dia merjam. Kalau belajar bahasa ni kita panggil fa'il. Fa'il ni orang yang buat lah, si pelaku, orang yang buat. Jadi katanya sebagian pandangan, rajim tu bukan hanya sekadar sifat, bukan sekadar sifat menghiasi, tapi dia sendiri adalah rejam. Tubuh badan dia sendiri adalah makhluk yang terkutuk, makhluk yang dipanggil rajim dari sudut bahasa Arab. Kerana ia mengganggu manusia dengan was-was dan bisikan. Artinya syaitan ni, dia syaitan di tuan-tuan. Kenapa sebahagian ulama tafsir kata rajim bermakna rajim? Kalau rajim tadi, nak bagi mudah faham lah, rajim yang rajim yamin tu, yang kita kata tadi sebagai subjek ni maknanya ibarat kata benda yang menghiasi, perangai, sifat benda yang menghiasi. Rajim dia ibarat seperti satu perbuatan yang menghiasi diri kita. Kadang-kadang perbuatan tu boleh dibuat-buat, kadang-kadang perbuatan tu semula jadi. Kan dalam diri kita ada benda yang boleh dilatih. Contohnya macam katalah sebelum ni kita ni pemalas, contohnya malas baca buku, katalah contoh anak kita tu kan malas baca buku. Jadi tiap-tiap hari mak ayah kita, cikgu pesan belajar baca buku. Jadi kita pun dah kena rotan dengan mak ayah apa semua sekali, dah kena membebel dengan mak ayah, dengan cikgu. Akhirnya tiap-tiap hari kita dilatih supaya membaca. Kita pun berubah daripada malas jadi rajin. Maknanya itu perubahan. Ada sifat yang boleh berubah, ada perangai yang boleh diubah, ada perangai tak boleh ubah. Memang dah perangai asal dia macam tu dah.
pun ada juga. Jadi artinya kata Ibnu Katsir dalam kitab beliau, ada sebagian ulama kata rajim itu perangai yang boleh ubah. Maksudnya dia sifat yang boleh ubah. Ada yang kata rajim bermakna rajim, artinya dia tu tak boleh ubah, dia tu sendiri memang terkutuk lah. Rajim tu maksudnya adalah bukan sifat luaran, tubuh badan dia sebati dengan dia dah. Sebab syaitan asal usul dia bukan daripada baik berubah jadi jahat. Memang dia tu asal dah jahat. Berbeza dengan iblis. Iblis ni asalnya ahli ibadah. Iblis kan dia hidup dengan malaikat. Sebelum dicipta Nabi Adam alaihi salam, iblis adalah di kalangan makhluk langit, penduduk langit, makhluk langit yang sentiasa beribadah kepada Allah, rajin beribadah. Bahkan iblis Allah kurniakan dia kecerdikan ilmu, lagi pandai daripada malaikat. Itu kehebatan iblis. Tetapi akhirnya tumpas, dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah kerana sifat aba wastakbar, enggan patuh, tidak taat kepada Allah, dan sifat sombong. Tu je punca dilaknat oleh Allah. Bukan iblis tu syirik. Iblis tak syirikkan Tuhan. Iblis tahu Allah tu Allah, tahu Allah tu Tuhan, dia tahu. Iblis dah nampak Allah dah. Kita yang tak nampak Allah. Iblis dah duduk kat langit alam lain dulu sebelum dicipta Adam. Iblis dah tahu dah Allah tu siapa. Iblis takkan syirik kepada Allah, tetapi dilaknat oleh Allah disebabkan sifat sombong dia. Oleh kerana itulah kalau dinyatakan dalam ni, iblis ni ibarat kata sebelum dia baik, akhirnya berubah jadi jahat. Syaitan bukan sebelumnya baik, memang asal dah jahat. Dia anak cucu iblis. Dia dilahirkan dalam keadaan iblis dah berubah jadi jahat. Iblis sebelum itu baik, tak ada anak masa tu, tak ada anak cucu masa tu. Bila dah dapat kutukan Allah, dah direjam oleh Allah, dilaknat oleh Allah, dia dah berubah jadi jahat. Bila berubah jadi jahat, baru masa itulah ada anak cucu. Jadi anak cucu yang lahir tu bukan lahir ketika mana dia baik. Syaitan dilahir ketika mana iblis itu sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata sebagian pandangan ulama tafsir, syaitan ni dia rajim. Apa maksud rajim? Diri sendiri itu memang asal dah terkutuk dah. Dia lahir dalam keadaan terkutuk. Bukan daripada baik berubah jadi jahat, ataupun jahat berubah jadi baik. Tidak. Artinya diri sendiri dan tubuh badan dia itu adalah makhluk yang terkutuk. Itu maksudnya. Kerana apa? Kerana ia mengganggu manusia dengan was-was dan bisikan. Hanya saja makna yang pertama lebih masyhur dan lebih tepat. Kata Imam Ibnu Katsir, kalau tengok kepada dua pandangan tadi, makna yang pertama tu lebih tepat. Yang pertama tu lebih tepat. Artinya rajim dia ada dua maksud, iaitu pada maksud yang pertama, rajim itu adalah sifat. Yang kedua, rajim itu merujuk kepada tubuh badan itu sendiri. Dia lebih orang kata lebih mencakupi maksud yang sebenar. Kalau pandangan kedua kata rajim itu bukan sifat. Rajim itu tubuh badan dia sendiri yang terkutuk. Pandangan pertama kata rajim itu dia sifat, dia sendiri pun terkutuk. Jadi makna ada dua-dua lah. Dua-dua ada pada diri syaitan, sebagaimana yang disebut dengan lafaz rajim, berbanding pandangan yang kedua. Jadi pandangan pertama itu lebih masyhur dari sudut pandangan ulama, dan lebih tepat berbanding dengan pandangan yang kedua. Wallahu a'lam. Setakat itu dulu. Habis kita bincang tentang isti'azah. Perbahasan tentang isti'azah ataupun ta'awuz, iaitu lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat pelindung daripada gangguan syaitan. Dan insya-Allah mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita akan masuk pada perbahasan ayat pertama dalam surah Al-Fatihah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. اللهم اجعل القرآن نبينا قبيلا في القوم السابقين والشفيع وعلى سورة نورا وإلى الجنة رفيقا من النار سوء حجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.